Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis. uh, Sidang hadiri yang dihormati sekalian. Kini tibalah giliran saya membentangkan hasil kajian ilmiah saya yang berjudul Lakuan Bahasa dalam Merah Sangatlah Mak. Saya Muhammad bin Cik Majid dari IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu. Ingat tak lagi merah sangatlah Mak Ngah. Baik, kajian ini ialah kajian bahasa iklan. Iklan berasal dari kata bahasa Arab iklan yang bermaksud khabar yang disiarkan menurut Asma Haji Omar 2016. Menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2010 muka surat 564, iklan bermaksud pemberitahuan untuk umum, orang ramai ataupun syarikat. Iklan ini sebenarnya salah satu wahana ataupun medium untuk sesuatu produk yang dipasarkan. Tujuan iklan dibuat adalah untuk merujuk ataupun menambat hati pengguna, di samping untuk melariskan produk ataupun hasil keluaran sesuatu syarikat. Iklan bukan sahaja menarik dari segi visual dan penampilan, malah iklan juga menarik dari bagi kata-kata. Sungguh menarik iklan itu. Baik, seterusnya penyataan masalah menurut Asma Haji Omar. Fungsi bahasa ialah menyampaikan mesej untuk digunakan dalam iklan harus mempunyai pelbagai strategi yang membawa ke arah pengaruh yang positif. Sementara Kamarudin Husin 1995 berkata, iklan yang baik bertujuan mengubah sikap pengguna dan mempengaruhi mereka membeli atau melanggan sesuatu barangan yang diperkenalkan. Jadi struktur ayat dalam iklan ialah pendek dan banyak menggunakan ayat-ayat tunggal. Banyak menggunakan ayat tunggal di samping menggunakan ungkapan atau istilah yang stylish, yang pelbagai. Jadi penggunaan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna, seperti kaedah umpan, kaedah kezaan, doa dan sebagainya. Dan hadirin yang dihormati sekalian, objektif kajian saya pada kali ini ialah memfokuskan penggunaan bahasa dalam penyebaran iklan kepada masyarakat dan memfokuskan aspek peristiwa bahasa yang terdapat dalam iklan. Soalan kajiannya pula ialah sejauh manakah penggunaan bahasa dalam iklan dapat memberitahu atau kepada pengguna pemasaran sesuatu produk. Yang kedua, apakah lakuan bahasa yang terdapat dalam iklan terpilih itu? Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kita teruskan pula dengan daftar kajian. Okey, daftar kajian saya ialah dari YouTube, seperti yang tertera pada slide, yang berdurasi selama 1 minit 10 saat. Seterusnya, konsep yang mendukung kepada kajian saya ini ialah konsep lakuan bahasa. Dalam konsep lakuan bahasa ini terdapat 3 kata ataupun 3 konsep yang harus kita fahami. Yang pertama ialah lokusi, yang kedua ialah ilokusi, dan yang ketiga perlokusi. Seterusnya, apa yang dikatakan lakuan bahasa? Baik, konsep lakuan bahasa, sudah hadirin. Lokusi tadi berfungsi sebagai memberitahu sesuatu yang tertumpu pada prosesi ayat yang diucapkan. Ilokusi berfungsi bergantung pada niat dari ayat yang diujarkan, sama ada ayat permintaan, ayat pemujukan, ayat marah dan lain-lain. Manakala perlokusi berfungsi sebagai reaksi atau tindak balas dari lokusi. Ilokusi dan tindak balas bergantung kepada tahap pemahaman pendengar. Dalam lakuan bahasa ini, saya meletakkan lakuan bahasa Austin, lakuan bahasa Austin, lakuan bahasa Bush dan Hanish dan
yang terakhir ialah lakuan bahasa Asmah Haji Omar. Baik, dalam lakuan bahasa Austin, Austin menggariskan 5 kategori, iaitu keputusan, penguasaan, perjanjian, tabiat kebiasaan dan tanggapan. Manakala lakuan bahasa Searle telah meletakkan 5 kategori juga, iaitu permintaan, arahan, perjanjian, ekspresif dan pengisytiharan. Sementara lakuan bahasa Bash dan Hanich dengan meletakkan 4 kategori, iaitu pengumuman, arahan, menjanjikan, pengakuan dan pengakuan. Manakala lakuan bahasa Asmah Haji Omar dalam bukunya Wacana, ada 6 kategori. Yang pertama ialah penyampaian maklumat, seterusnya permintaan maklumat, diikuti pembangkitan perkara, seterusnya penyampaian pendapat, seterusnya permintaan tindakan dan terakhir penyampaian cadangan. Baik, dapatan seterusnya ialah berdasarkan lakuan bahasa oleh Asmah Haji Omar. Kesemua 6 lakuan bahasa yang terdapat dalam kategori lakuan bahasa Asmah terdapat dalam kajian yang berdurasi 1 minit 10 saat ini. Pendeknya tetapi berkesan iklan itu dengan kesemua kategori yang dinyatakan tadi. Penyampaian secara sederhana malah berjaya menarik daripada pelbagai sudut. Kesemua lakuan bahasa telah dihuraikan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kita masuk pula kepada dapatan kajian. Sebagaimana yang kita tahu bahawa komunikasi berlaku di mana-mana sahaja di sekeliling kita. Komunikasi secara mudahnya bermaksud proses pemindahan makna, iaitu maklumat, idea, pengetahuan, persefahaman, lambang-lambang lain dari sumber atau penyampai kepada penerima melalui saluran-saluran tertentu dengan harapan mewujudkan persefahaman. Ini dijelaskan oleh Hashim Draman et al. 2002 surat 55. Baik, seterusnya tujuan komunikasi antara penutur dan pendengar ialah saling memahami satu sama lain, kemudian menjalinkan hubungan, mempengaruhi serta membantu dan berseronok, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah Hassan dan Ainul Muhammad 2005. Seterusnya dari komunikasi ini terbinalah lakuan bahasa. Sidang hadirin yang dihormati, kita masuk pada bahagian terakhir, iaitu bahagian penutup. Menurut Asmah, iaitu cara memahami dan tindak balas, maka bahasa yang digunakan dalam iklan ini sangat tepat. Dan kajian ini dapat menunjukkan pemahaman berkenaan. Itulah yang dinamakan lakuan bahasa. Di samping itu, kajian bahasa iklan ini boleh digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Sebab keupayaan berfikir dan bertindak membuat keputusan oleh murid dapat mengukur sejauh mana mereka memahami berdasarkan perlokusi.